Assalamualaikum. Terima kasih Anwar. Terima kasih Megatron hadir. Terima kasih Cimi hadir. Terima kasih Hoho join. Terima kasih Salihin. Terima kasih join. Terima kasih Anak Jati. KGK. Amran Tamisa. Terima kasih join. Masya Allah. Selamat malam semua. Selamat malam. Apa khabar? Terima kasih Cempedak join. Baharudin, terima kasih join. Amran. Aziz Rahman, masih join. Okeylah, kita tak nak melengahkan masa lah, cerita kita hari ni lah. Okey. Okey, kita cerita tentang yang hari tu kita bercerita tentang dekat bila kapal kapal Rusia dan China akan melakukan latihan di masih ada join. Masih Hanan masih join. Okey, latihan di Alaska. Okey. Maaf tak ada skrip Semua file semua ada kat dalam otak. Maaf tak ada skrip. Kadang-kadang skrip tu nak keluar file tu nak keluar ambil masa juga. Nak upload kan. Okey, Alaska. Ini bukan amaran daripada China dan Rusia. Ini bukan amaran, cuma China dan Rusia masih kalmu. Dia nak menunjukkan yang mereka ni pun boleh pergi, masih Jidin, boleh pergi ke berdekatan dengan Amerika punya border. Siapa yang ikut channel ni dari mula baru dekat 4 bulan lebih lah. Tahu yang abang selalu cerita yang kapal submarine Rusia berada di Alaska berdekatan dengan border Amerika. Dari mula channel ni buka, abang dah bagi tahu dah. Cuma kali ni sahaja benda ni Rusia dan China beritahu dunia yang mereka nak buat latihan di dekat dengan border Amerika di Alaska. Nampak? Apa yang Amerika akan lakukan kali ni? Dia tak berkata apa-apa. Tapi mereka pasti akan takut. Pasti mereka akan takut. Betul ke askar dari Indonesia ke sana bantu China? Itu saya tak tahu Tapi memang ada askar missionary. Masih Zakaria. Memang ada askar missionary. Askar upahan di Rusia. Tapi paling-paling pun askar Chechen je. Tapi kalau nak join Wagner, memang tak dapat lah. Dekat Wagner, dekat Afrika pun orang Afrika bukan orang Asia. Belum lagi kita nampak ada askar Rusia yang orang Asia. Okay, terima kasih Muhammad. Okey lagi. Bila dah kapal selam pun dah ada, kapal perang pun buat latihan dekat Alaska. Dekat tu. 70 lebih kilometer sahaja dia punya jarak dia. Tak jauh dia punya jarak dia. Okey, berita kita yang kedua hari ni
Okey. Askar Wagner di Afrika. Askar Wagner dekat Afrika ada tak banyak. Cuma askar-askar ni beri latihan dan kelengkapan ketenteraan daripada Rusia, askar Wagner ni. Dan mereka melatih askar Wagner di Mali. Okey. Terima kasih. Bagi abang durian. Oh, sedap. Masih durian. Masih Simi dapat durian abang hari ni. Askar Wagner di Afrika dia beri latihan. Okey, dia beri latihan kepada askar di Afrika, di Mali. Dulu ni Mali ni pro US. Tapi sejak berapa tahun ni dia dah berhenti pro US. Sekarang dia pun dah join dengan Afrika untuk join dengan BRICS. BRICS Afrika ni ada satu je Afrika. Okey, yang abang ada hantar video 1-2 hari ni ada gambar warna merah dengan gambar warna putih yang Afrika punya tu. Yang warna merah tu itulah Afrika yang join BRICS. Okey, yang putih tu pro US. Okey. Jadi sebab tu Niger ni dia belum lagi join dengan yang nak join. Masih tahu Fridi. Okey. Niger ni dia belum join lagi. Masih Sarakas. Dia belum join lagi BRICS. Maknanya dia belum join BRICS, dia pun mungkin tak nak join dengan pro US lagi. Jadi kalau dia alih-alih dia tak nak join dengan US, masih tahu Fendi macam mana Rusia nak tolong dia? Sebab tu hari kedatangan Ketua Wagner datang dengan jet, dengan kapal terbang Rusia dekat airport dekat Niger tu, orang-orang awam dah semangat dah. Oh, Wagner dah turun dekat Niger, akan menyelamatkan Niger. Dan askar Wagner cakap, tak, kami tak datang sini bukan menolong. Cuma kami tak bersetuju lah awak rampas kuasa macam ni. Awak pulangkan kuasa ni balik. Lepas tu nanti kalau awak nak suruh Perdana Menteri awak join dengan Rusia, okey, baru kami boleh tolong. Macam tu cerita dia. Jadi negara-negara lain pun sama lah. Kalau kau tak sekutu, kau tak tunjuk yang Rusia yang kau ni sekutu dengan dia, adakah lain kali Rusia akan tolong? Belum tahu lagi. Masih yang baru join tu terima kasih Okey. Yang mana yang baru join tu terima kasih Okey, kita cerita tentang kekuatan Rusia di daripada Zakaria ramalan Tuan tentang PRN 6 negeri gabungan mana boleh menang. Daripada Ramlan. Saya ni pun minat politik juga. Terima kasih Mak Demi. Tapi cuma channel ni channel berita. Maaf. Berita perang. Okey, berita perang. Kalau saya dah cerita pasal politik dalam ni, separuh daripada peminat channel ni akan lari. Sebab tu saya channel ni hanya untuk berita perang dan apa jadi pada dunia. Dan kita fikir-fikirkan untuk masa depan kita. Apa akan terjadi, apa preparation kita, persediaan kita kalau terjadinya perang. Ni bukan cerita politik
Ini cerita apa akan jadi satu hari nanti, apa persediaan kita, itu saja. Sebab tu saya tak nak cerita pasal politik. Minta maaf No problem, no problem. Okey, di Baltic Sea pula. Okey, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, relax. Kita biasa. No problem. Benda kecil je. Alright, apa Baltic Sea? Baltic Sea ni kalau awak lihat dia macam Black Sea juga tau. Dia keistimewaan dia ni, Rusia ni, dia ada Black Sea, pintu dia dekat Turki. Baltic Sea ni pula pintu dia kat ujung mana. Lepas tu ujung kali tu bandaraya utama Rusia. Jadi Amerika pun ada dia punya base army dekat sana daripada World War 1, daripada World War 2. Okey. Jadi bila dah ada base dia kat sana, mereka katakan, bolehkah kita menyerang Rusia daripada Baltic Sea? Hantar semua kapal perang mereka serang Moskow teruslah, senang cerita. Memang boleh. Tapi mereka tak ada kemampuan nak menangkis serangan supersonik dan hypersonic missile Rusia. Itu yang mereka tak ada keupayaan. Cuba balik lepas dengar channel saya ni, buat research apa tu hypersonic Rusia. Terima kasih tahu Fendi. Apa tu hypersonic, apa tu supersonic. Adakah Amerika ada? Amerika ada, tapi dia baru melakukan kajian. Baru nak buat lah, tapi belum betul jadi lagi. Okey. Amerika ada pandangan dari Nizul tuan tentang impak perang Ukraine kepada terjadinya World War II. Impak tu terus tetap ada. Sekarang ni belum World War III lagi, harga beras dah melambung. Masih tahu, harga beras dah melambung. Nampak? Belum World War lagi. Baru India cakap, aku tak nak jual lagi beras aku. Beras yang biasa punya aku tak nak jual. Beras biryani kau nak beli boleh, tapi beras biasa aku tak nak jual. Nampak? Itu kalau dah World War III dah terjadi, saya harapkan rakyat Malaysia tanam padi, jangan padi basah, biar padi kering, padi huma. Masih Mio, padi huma, tanam sayur yang tak pakai baja yang mahal-mahal, tradisional macam atuk-atuk kita. Masih puasa, lama sudah tak jumpa. Hari tu minta sangat live. Hari ni free lah, puasa boleh buat live. Habis kita tanam benda-benda semua cara tradisional, macam zaman dulu. Tapi kita jual janganlah terlalu mahal, kan? Pasal kita dah tanam secara tradisional kan? Bukan tak boleh hidup. Tanah kita Malaysia ni subur. Antara salah satu tanah yang subur dalam Asia ni. Terima kasih Pak Usa baru masuk. Ya, terima kasih. Okey, kalau terjadi World War III, ini sajalah yang kita boleh buat, yang kita mampu buat supaya kita tak beli banyak barang import. Kita tak import barang terlalu banyak, jadi kita boleh hidup harmoni dengan apa yang ada sekarang. Tak terlalu bebankan sangat. Okey. Terima kasih yang baru join ni
Okey. Baru-baru ni. Baru masuk hari-hari ikut abang punya channel. Masih Mio. Terima kasih join Channel ni kadang-kadang bila awak lihat channel ni dengan tak ada gambar, hanya dengan, terima kasih Amran, dengan tak ada gambar, hanya suara saja. Kenapa saya buat macam tu? Kerana saya ni hidup dari zaman TV kotak, TV kayu tau. Saya hidup daripada zaman tu. Semua belum tahu ada orang ada TV. Jadi saya nak tengok bola masa saya kecil-kecil, saya terpaksa pergi kat kedai runcit orang, nak dengar radio, nak dengar bola. Dengar radio pasal nak dengar bola punya pasal. Tapi saya rasa dia punya aura tu macam best. Sebab tu saya buat channel ni kadang-kadang tak ada live, dengan suara saja. Jadi tak menyusahkan awak. Awak boleh taruh earpiece satu, awak boleh dengar berita saya hari-hari dengan tak mengganggu awak bawa kereta. Inilah cara saya buat penyampaian. Minta maaf kalau tak ada gambar, tak ada apa. Apa berita panas dari Putin hari ni? Maaf, saya baru masuk. Okey, Moskow semalam kena bom. Dia punya kilang apa tak tahulah. Apa drone ke apa, tapi saya rasa bukan drone, ada technical issue lah. Tapi MOD belum, Ministry of Defence Rusia belum bagi keputusan lagi macam mana letupan tu berlaku lah. Ada 36 orang tercedera Layan sambil sarapan pagi. Betul. Itu belum abang buat full time lagi Jangan cakap 9 minit satu berita. Boleh buat 1 jam hari-hari berita untuk awak dengar sebelum pergi kerja. InsyaAllah doakan channel ni berkembang daripada awak support, awak semua yang support ni. Awak jugalah yang boleh support channel ni, kembangkan channel ni menjadi channel anak nombor 1 yang terbaik di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. InsyaAllah. Macam mana? Daripada Hasan, macam mana F-16 Ukraine dah dapat ke? Aduh, Hasan. Terima kasih tahu. F-16 ni kan baru-baru ni abang ada buat berita. Okey. Ada 28 orang buat interview untuk pilot untuk bawa F-16. Oh, abang dah shock dah dengar kan. 28 orang. Oh, tak lama lagi F-16 Amerika akan keluar. Akan meletupkan apa saja kapal perang, jet pejuang Rusia. Oh, semangat. Sekali yang 28 ni pergi interview, 8 je lepas. Yang 20 ni tak pandai berbahasa Inggeris. Dah sangkut lagi. Macam mana? Terima kasih abang radio. Macam mana? Tak tahu bahasa Inggeris. Macam mana awak nak bawa jet pejuang kalau bahasa Inggeris awak tak? Saya tak faham Saya tak faham. Saya tak faham macam mana dia bercakap tak tahu tak berbahasa Inggeris. Itu yang 20 orang tak dapat, tak jadi lagi. Okey? Ya F-16 punya cerita tu. Masih cobek join Bu Haris, masih join Gambar gelap pula lali. Sorry Okey, tolong bagi tahu saya hari ni semua ni daripada mana Masya-Allah, saya lupa nak tanya siang-siang Masih orang Kuantan Pahang. Masih orang Kuantan Pahang, masih.
Nurul. Terima kasih Seremban, terima kasih hadir. Terima kasih Seremban, Selangor. Kulim. Terima kasih. TSK, terima kasih. Shah Alam. Kota Kinabalu, Masya Allah. KL, terima kasih. Terengganu, Brunei, Masya Allah. Johor, Masya Allah. Rembau, Melaka. Brunei. PJ, terima kasih. Sarkas. Bukit Jalil. Penang, Ipoh. Belum ada orang Sarawak pun kat sini Heran saya Pasir Gudang, Jitra Kedah, terima kasih. Masih. Semua negeri ada. Orang Sarawak belum ada lagi ni. Subang, Bistari, terima kasih. Penang, Negeri Sembilan, Masya Allah, semua ada. Sarawak ada, Alhamdulillah. Tapi kerja di Melaka, tak apa, janji orang Sarawak. Terima kasih join Alright, kita sambung lagi. Berita tentang ni. Nama dia Johan. Nama John. Dia bertanya berita semalam, baru pertama kali CNN mengakui yang serangan balasan balik Ukraine 100% gagal. Terima kasih Singapura. Memang gagal. Ukraine dah gagal habis dah. Bayangkan video saya yang 1-2 hari ni. Askar Ukraine ni, dia duduk dalam bunker. Dia duduk kat bunker bawah tanah ni. 2 minggu dengan mayat kawan dia. Bayangkanlah 2 minggu dengan mayat kawan dia. Tak ada orang bantu ni. Masih Taiping. Terengganu masih. 2 minggu duduk dengan mayat dia dalam bunker. Macam mana tu? Maknanya diorang ni, bila diorang dah buat ofensif, Masai. Bila diorang dah buat ofensif, mereka dah kena ambush dengan Rusia. Mereka lari bertempiaran, tinggalkan apa yang ada. Macam ni cara ofensif mereka. Kerana mereka kekurangan senjata yang canggih. Mereka kekurangan sebenarnya. Sebab tu awak rasa ke sekarang dekat Afrika, askar US ada 1,000 orang dengan askar Afrika, Senegal, Nigeria, askar Nigeria. Ni Nigeria dengan Senegal ni kaki border US banyak kuat tau. Jadi yang merah tu yang akan mereka hadapi kalau mereka menyerang Niger. Bayangkanlah. Mereka bolehlah, memang askar Nigeria ni askar anak angkat US lah, senang cerita. Askar mereka yang paling banyak. Tapi kalau dah kena dengan warna merah askar Afrika yang bergabung akan menyerang mereka, mereka habis. Mereka pun takut. Askar US baru ada berapa je. Askar France baru ada berapa je, tak ramai. Rusia guna teknik search building by building, room by room. Kan World War II. Memang Rusia menggunakan taktik World War II punya style Dia banyak menggunakan taktik World War II. Memang betul Syah. Okey. Apa lagi yang tinggal untuk Ukraine? Daripada Syafiq Apid 843. Abang betul ke yang Wagner ada anti Rusia dan Putin? Ketua Wagner tu anti Putin. Cerita sikit bang. Terima kasih tahu. Wagner ni memang awak dah tak boleh beli Wagner lagi Masih Madah. Wagner ni awak tak boleh beli lagi. Masih tahu. Awak dah tak boleh beli lagi. Dia orang dah terlalu kenyang Rusia bagi ketua dia, pegoven tu dah kenyang dah. Awak dah tak boleh bagi dia lagi lah. Lagipun dia pun pakai otak. Dia pun tahulah.
Kalau US nak beli dia pun tahu lah US hancur dah. Memang tak boleh dapat diselamatkan lagi kena dengan Rusia. Pasal dia askar Wagner, dia tahu kelemahan dan kekuatan Rusia. Kalau tak ada, buat apa dia nak buat Wagner ni? Kan? Okey. Untuk yang baru join channel ni, memang askar Wagner, jangan percaya. Propaganda luar, jangan percaya. Jangan percaya propaganda luar. Hanya nak cakap hari-hari dekat US tu hanya US, UK ke apa ke. Putin dah nak sakit jantung, dah nak mati. Putin dah nak kehabisan senjata. Saya nak tanya peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Adakah peperangan jarak jauh atau peperangan... Okey, ni pertanyaan baik dari Piono Peperangan maaf. Rusia ni dia tak nak membazirkan askar dia, okey? Sebab tu mereka menggunakan teknologi drone. Apabila askar mereka ada di situ, kan di satu tempat, mereka akan menggunakan drone. Survey dulu dekat kawasan hadapan tu macam mana. Okey. Mereka survey dulu. Dah selamat, baru mereka serang. Sampai kan ini cerita berapa bulan lepas saya cerita lah. Ada seorang askar British yang berada di ni saya ceritakan balik yang mana baru join dengan channel ni. Askar British ni dia askar missionary Dia dekat Dnieper River. Dekat Dnieper River ni dekat Rusia ni terlalu besar. Terlalu besar. Sampai kan ada pulau dekat tengah-tengah sungai ni. Jadi lepas tu terlalu dalam juga. Kapal-kapal besar pun boleh lalu Sampai macam tu dia punya dalam, dia punya besar. Jadi satu hari tu askar British missionary ni dia ikut satu grup dekat pulau ni. Jadi apabila mereka dibom, dia pun dicedera tau. Dekat dalam satu rumah tau. Dalam satu bunker tu dia pun cedera. Bila cedera, dia tak lari lagi. Dia tunggu kejap. Lepas tu dia dengar bunyi drone. Dia dengar bunyi drone Rusia tu. Lalu dekat dengan tempat bunker dia ni tau. Dia cakap dekat British tau. Dia ceritakan balik pengalaman dia. Terima kasih. Terima kasih Dani. Okey. Bila drone ni dah dekat dengan dia bila dia interview dia cakap menyeramkan dengar bunyi drone Rusia, dia cakap. Menyeramkan. Lepas tu bila dia dah tak dengar bunyi drone tu, dia lari daripada bunker tu. Terus satu lagi bom datang. Boom. Siapa yang ada kat dalam tu, semua habis. Lepas tu dia lari pula kat rumah markas dia punya ketua lah. Ke rumah ketua dia lah. Bila sampai kat rumah ketua dia pun cakap lari daripada rumah ni. Kejap lagi kena lagi bom kat situ. Maknanya Rusia ni, dia berperang askar dia berperang daripada jarak jauh Dia tak ada dekat-dekat, berdepan ke apa, tak ada. Dia berjarak jauh. Kerana nak mengurangkan kematian. Kerana mereka banyak senjata. Bukan macam zaman dulu perang. Senapang panjang dengan pedang lari, tak ada peluru, cocok cari. Zaman sekarang dah tak ada lagi perang macam tu Dah tak ada perang macam tu. Okey? Habis dah. Dah tak ada perang lagi macam tu. Masih Fi. Okey lagi kita cerita tentang Yusme, cerita pasal Iran. Dari dulu lagi macam-macam hal bertelaga dengan US atau Britain.
propaganda jiran sekutu Arab. Memang Iran sekarang, kalau kita lihat Iran sekarang, dia diam. Tapi dia diam-diam, dia berisi. Diam-diam dia berisi. Masih Q-ball. Ini hari abang dapat Q-ball pun dapat lah. Terima kasih ni. Siapa yang bagi hadiah Q-ball? Masih Khalmu. Jadi Iran sekarang diam je. Dia hari-hari akan keluarkan senjata mereka yang terbaru. Syahid. Yang terbaru, drone terbaru. Iran. Syahid. Lagi sekarang dia dengan Rusia begini. Terus main nuclear power terus. Daripada dulu minta nak buat jana kuasai nuklear pun tak boleh. Terima kasih Q-ball. Durian. Masya Allah. Ni hari dapat makan durian lah. Dah berapa biji dapat durian hari ni. Habis Syahid. Habis lepas tu, ni sekarang Rusia nak bagi dia nuclear power. Bukan nuclear plant Macam nuclear power untuk dia. Untuk dia gunakan. Mungkin dia dah boleh buat, lepas ni dah boleh buat nuclear bomb. Masih AP Ho nuclear bomb. Jadi yang jiran kat sebelah dia tu, yang sembayang dekat masih yang sembayang dekat tiang tu kan ada sembayang begini macam kena anestesi kan. Habis dia boleh selamat ke? Yang bunuh rakyat Islam berbanyak. Aku pun sakit hati lah. Dengar selalu rakyat Palestin kena bunuh. Aku pun sakit hati. Masih Dani. Sakit hati aku. Tapi sekarang Alhamdulillah Allah dah tunjuk jalan dah sekarang. Negara Arab bersatu Masih Khalmu. Memang negara Arab dah bersatu lah. Masih sebab tu Alhamdulillah aku happy sekarang. InsyaAllah. Tapi jangan nakkan keputusan yang baik tergesa-gesa. Sabar. Ingat, ini bukan perang senjata je. Perang ekonomi. Kalau kau potong rumput, kalau akar tu tak bunuh, tetap rumput tu akan tumbuh. Kau faham tak? Harap anda semua faham. Terima kasih, Betul lah abang cakap. Kalau awak potong rumput, akar tu awak tak bunuh, rumput tu akan tumbuh. Jadi sebab tu Rusia dengan China sekarang nak lumpuhkan ekonomi dia. Kurangkan orang pakai duit dia dulu. Pakai duit dia. Masih Alang. Jadi kita nak kena sabar. Kita yang ni rakyat Malaysia, tak kira lah siapa, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, semua nak kena sabar. Sabar adalah separuh daripada iman. Perang ni bukan sekejap. Perang ni lama. World War II tu pun lama. Cuma kita ni, memang kita tak termasuk dalam perang ni, tapi kita harus bersedia. Bersedia macam mana? Itulah kalau terjadi apa-apa, kan? Kita yang ke Asia ni harus saling bantu-membantu. Kita dah kuat. Bukan kita Asia ni memang begini kalau awak nak tahu. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, lagi Kemboja. Semua ni kita Asian country ni bersatu tau. Cuma kita tak nampak. Kan? Sebab tu kita nak kena sabar. Okay, tadi kita dah Amerika cek fee Amerika cetak duit sendiri sebab dia banyak duit. Memang dia chop sampai bila-bila dia ada duit. Tapi kalau orang dah tak menggunakan duit dia, macam mana dia nak ada duit? Macam mana dia nak dia nak maju?
Ha. Okey, satu hari nantilah cakaplah. Oh, cakaplah. Tahun depan ke lagi 2 tahun. Oh, kau nak berniaga nak kena ada emas. Okey? Macam Dr. Mahathir cakap. Kalau negara Islam dalam dunia kalau berniaga menggunakan wang emas, menggunakan emas, kaya negara Islam dalam dunia. Ini Dr. Mahathir yang cakap. Ha? Yang dulu pernah beri idea tapi tak dilayan. Saddam Hussein habis. Lagi siapa yang cakap nak berniaga pakai wang emas? Kebanyakan pergi. Kena bunuh. Okey? Sebab tu apa yang Rusia dengan China buat ni, wang kepada emas atau minyak, emas hitam. Okey. Setakat kalau kau tak ada, tunjukkan emas yang kau ada. Kalau lama-lama dia boleh tahan, dia pun tak boleh tahan. Kalau kita pergi kat US, okey, kalau kita pergi kat US, cakaplah 80% apa yang ada dekat dia punya Walmart. Okey, dia punya Walmart, dia punya shopping center, 80% adalah barang-barang daripada China. Barang-barang daripada China dan kebanyakan barang-barang itu adalah daripada Asia. Okey. Jadi China tolong jualkan di Amerika, di Europe, semua. Habis kalau lagi 2 tahun China cakap, kau tak tunjuk emas kau pergi tanamlah sendiri. Dia terpaksa juga cari emas tu. Kan? Fort Knox Safe Deposit Gold pun dah tak ada. Dah tak ada emas. Amerika dah tak ada emas. Semua penipu. Dia menggunakan emas hitam Arab Saudi sekian lama. Okey, dia menggunakan emas hitam Arab Saudi sekian lama. Tapi Raja Salman sekarang dah buka mata. Raja Salman Arab Saudi dah buka mata. Daripada dulu dia cakap, okey, buy oil for US dollar. Use US dollar. Okey, beli minyak menggunakan US dollar. Itu perjanjian dia dengan Raja Arab Saudi. Jadi dah berapa tahun ni, bila Arab Saudi lihat sejak perang Iraq, Afghanistan, Syria, okey, China kacau. Okey, ni abang mention you. China kacau laut kita bang. Abang cakap dengan awak, kalau awak tak kacau China, China nak kacau awak tak? Kalau dekat Filipin tu dah ada kapal perang Amerika, dia punya camp lagi besar, nak attack China, macam mana China tak kacau awak? Abang tanya awak, kalau dia punya negara pun dia rasa dah diganggu. China pertahankan Palestin dari Israel. Jangan cakap China pertahankan Palestin dari Israel. Askar Chechen sekarang kat Rusia pakai equipment China. Jangan cakap equipment China, topi, semua tembak kepala boleh bocor, penipu, propaganda. Sekarang askar Chechen semua pakai China equipment. Kat mana? China bakar masjid. Habis yang hari tu bakar Quran dekat Sweden. Kan? Kat mana-mana je lah adik terjadi benda-benda macam ni. Kan? Terima kasih. Amin, Min. Terima kasih, Min. Keliling US dah kepung Taiwan. Jangan cakap semua askar US. Mio. Taiwan tu. Agak-agak, okey, semua teka berapa hari Taiwan kalau kena serang dengan
China. Agak-agak awak teka. Teka, abang nak tengok siapa yang teka. Type. Sehari. Mungkin seharilah. 3 bulan. Kemungkinan besar. Satu hari saya suka lah. Memang satu hari rasa. Pasal apa? Dia punya border dengan China tu terlalu dekat. Saya cakap dengan awak. Peluru tu ingat. Dia tak payah daripada jauh. Dia begini. Pau. Terus jatuh begitu. Tak payah nak apa. Terus tembak, tegak, terus jatuh. Tak ada. Dia zoom. Okey, 3-4 hari. Betul-betul. Terima kasih Tower Fendi. Daripada tadi belanja abang durian lah. Makan durian banyak-banyak. Bagus untuk kesihatan. Terima kasih ya Fendi ya, Tower Fendi. Taiwan macam Singapura. Kena kepung habis semua. Taiwan dia besar sikit lah. Saya dah dengar besar sikit daripada Singapura. Mungkin 3-4 hari lah. Lagi sekarang dia tengah prepare tau. Bawah tanah apa semua. Dia tengah prepare. 2 hari. Power 2 hari. Memang tak ada apa-apa Taiwan. Kesian kat sana. Kilang-kilang apa semua. Pekerja-pekerja kilang satu Asia pergi sana kerja. Semua akan kehilangan kerja Kalau boleh rakyat dia pun tak nak bergaduh. Tolong jawabkan Malaysia tak ganggu. Tak faham. Faisal mention you say tolong jawabkan Malaysia tak ganggu. Tak faham. Tak faham. Cuba ulang balik. Oh, okey. Abang tak faham soalan awak tadi. Okey. Tapi Amerika belakang diorang bang. Setakat belakang Ukraine pun sekarang Amerika belakang Ukraine. Apa dah jadi? Satu dunia dah tahu. Amerika punya weapon hancur. Dia punya Patriot missile lah. Dah lah mahal. Okey, abang bagi tahu masa dekat perang Iraq dia punya Patriot missile. Dia ada 15 orang. First time mereka menggunakan. Ini abang cerita. Ini kebenaran dia. Dia menggunakan Patriot missile dia. Okey. Kat 15 orang ada dekat sebelah Patriot missile. The first time dia pakai Patriot missile tu. Okey. Lepas tu. Bila Scud Iraq datang. Sekali Scud Iraq tu macam. Rosak tau kepala dia. Dia punya Scud tu lah. Jadi terbelah. Dia punya bom tu terbuka dekat atas tu. Jadi dia punya Patriot missile ni tembak. Buk. Satu saja Scud. Dia punya peluru pergi. You bayangkan satu tu 100,000. Buk. Macam mana? Itu yang Ukraine alami. Berapa banyak duit Ukraine habis. Aku pun tak tahu macam mana dia nak bayar hutang senjata-senjata sekarang ni. Ini adalah cerita benar. Awak pergi cek Scott Ritter. Apa Scott Ritter cerita? Jadi Israel pun dah gunakan Patriot missile ni. Satu-satu pun tak baik juga. Sebab tu zaman sekarang, weapon yang terbaik dekat dunia sekarang, Rusia. Murah, terbaik. Okey, semalam ada satu brother ni lah. Dia pro, dia, tak tahu dia pro US ke apa. Dia cakap dengan abang, Storm Shadow British hanya boleh dibawa oleh jet Amerika. Berapa lapangan terbang Storm Shadow kena hentam dekat Ukraine sekarang? Yang jet yang ada kat sana adalah World War II punya jet. Soviet Union punya jet yang membawa Storm Shadow mereka bukan jet Amerika. Okey. S-400 ya. Bayar dengan jual negara. Nak jual negara dia macam mana? Rusia dah melebihi Dnieper River. Lepas ni, sekarang ni. Okey. Beberapa dalam 7-6 bulan lepas lah. Zelensky dia suka pergi ke Poland. Okey. Dia pergi ke Poland. Dia dah tahu dia dah kalah. Jadi mereka membuat rancangan
Baru 1 hari 2 hari ni, baru Poland dengan Poland keluarkanlah idea yang mereka bincangkan tu 1 hari 2 hari ni. Okey, mereka katakan yang masa 6-7 bulan tu mereka punya meeting, mereka kata okey, macam mana kita nak bagikan Ukraine ni nak join dengan Poland, jadikan satu negara. Okey, yang balance-balance, kalau aku dah kalah dengan Rusia, ada balance-balance negara aku ni, kita akan joinkan untuk menjadi satu Poland. Jadi Poland fikir, aku dapat tanah lagi ni, Zelensky nak bagi aku tanah lagi. Itu yang mereka nak namakan Ukraine Union. Ukraine apa tak tahu. Baru 1-2 hari ni berita abang bagi tahu awak. Ini tujuan dia, nak combinekan tanah pun. Tapi Putin dah warning, tak ada lagi. Lepas ni kasih habis Ukraine sampai tak ada dalam peta. Aku sedih juga kalau Ukraine tak dalam peta. World Cup Ukraine terbaik. Aku suka tengok Ukraine. Waalaikumsalam, Eddie. Terima kasih join, Eddie. Mursan Hassan, 300 juta rakyat Indonesia support Rusia. Memang abang tahu, Mursan. Awak nak kena share, Mursan, kat Indonesia channel ni, Mursan. Bagi lagi besar channel ni sampai kat Indonesia. Peta dunia kena ubah. Tak payah ubah. Padam je gambar Ukraine tu. Taruh gambar Uncle Sam. Taruh gambar Atuk Biden. Abang suka tengok awet Ukraine kan? Tak ada, abang suka tengok bola lah, dik. Abang peminat bola, dik. Lens Tong Talun, bang, berapa peratus Rusia dah tawan Ukraine, bang? Gambar, kalau awak nak tahu berapa peratus, awak akan tengok video abang. Abang punya video semua, awak akan nampak kadang-kadang ada abang hantar awak gambar kan, gambar peta. Itu penting tau. Jadi awak boleh nampak dah sampai mana dekat. Abang rasa sekarang pun Ukraine dah kena lah. Dalam 60% dah Rusia dah dapat dah. Kalau dah sampai sekarang Rusia dah menyerang Odessa, maknanya dah lebih daripada Dnieper River. Odessa ni adalah pelabuhan penting untuk Ukraine. Sekarang Ukraine pun kena attack juga dekat Odessa tu. Dia dengan Kiev dua-dua sama kena hentam. Okey. Mak Joki, kalau Ukraine menyerah diri awal, negara dia tak akan jadi kota hantu. Betul. Tapi sekarang masalah dia, Mat, Mr. Joki, sekarang masalah dia, Amerika daripada lepas World War II, mungkin dia berfikir kan, sekarang Jerman dah kalah. Macam ni lah dia punya style. Macam berita yang abang semalam abang punya news kan. Okey, apa akan jadi pada Zelensky? Ini CIA punya information CIA punya information Kebanyakan negara-negara yang menolong US, yang macam degil macam Zelensky ni akan mati di tangan diorang. Okey, seperti itu juga Rusia. Rusia pernah tolong US masa zaman World War II. Sampai habis. Terima kasih tahu Fendi. World War II. Jadi sekarang, berapa lama mereka dah merancang nak jatuhkan Rusia ni. Sampaikan mereka dah sediakan Ukraine ni kan. Daripada 2014 mereka dah menyediakan Ukraine ni dengan dia punya, abang cakap dengan awak, kalau Taiwan 3 hari memang betul. Pasal Ukraine, mereka sediakan Ukraine dah berapa lama. Dan kalau kita tengok, kalau kita lihat berita, kita follow berita-berita perang ni, macam mana askar Azov sembunyi bawah tanah. Dekat bawah tanah dia macam ada camp diorang boleh bertahan
macam mana mereka menyimpan senjata mereka di tempat di dalam lombong-lombong lama, sampai 1 juta peluru pun ada dalam lombong tu. Bayangkan 1 juta peluru ada kat dalam lombong dekat Bakhmut tu. Bayangkan macam mana dia orang simpan. Amerika menyediakan Bakhmut ni. Jadi dah lama mereka nak menjatuhkan. Mereka ingat perang Ukraine Rusia ni hanya untuk beberapa bulan. Rusia dah kalah. Mereka ingat Rusia kalah, tapi sebenarnya mereka buat sekatan ekonomi terhadap Rusia. Mereka macam-macam sekatan ekonomi. Tapi apa yang jadi sekarang? Sekarang Rusia menjadi ekonomi nombor 5 dalam dunia. Yang terbaik. Jerman kat bawah ni. Jerman, France semua kat bawah. Tapi yang aku heran, US boleh nombor 2 ni. Awek Ukraine ajak lepak mamak pun tak mau. Banyaklah kau malam-malam. Okey. Jadi, macam mana awak nak cakap Amerika punya senjata boleh kalahkan Ukraine lagi? Boleh kalahkan Rusia lagi? Kan? Okey. Lagi satu soalan lagi. Okey, ni ada Halang Hawk dia tanya bang, rakyat Ukraine lari kat mana bang sekarang? Ini selalu orang tanya soalan ni daripada 2014 nak kalahkan Rusia, sampai sekarang dia kalah teruk pula. Okey. Halang Hawk dia kata, kat mana rakyat Ukraine sekarang? Ni memang selalu soalan ni dituju rakyat Ukraine sekarang yang mana yang kalah, yang lari sebelum Rusia menyerang sesuatu bandar. Betul ke tentera upahan Rusia nak serang Poland? Sekarang Rusia dah ada 360,000 askar dekat sana. Dia nak tambah lagi nanti. Daripada dunia fana. Okey. Sebelum Rusia nak menyerang sesuatu bandar, Rusia akan hantar seorang ke sana dan akan memberi amaran kepada Datuk Bandar ke apa yang ada kat situ. Aku nak serang kau. Bandar kau sekarang, sama ada kau nak join Ukraine ataupun kau nak join Rusia. Kalau kau nak join Rusia, sekarang kau datang. Kalau kau nak join Ukraine, baik kau tinggalkan bandar kau. Okey, ini adalah taktik yang paling gentleman. Sebab tu kebanyakan rakyat Ukraine dah tak ada kat bandar-bandar yang Rusia serang. Untuk mengurangkan orang awam mati. Ini adalah cara Rusia. Jadi mana yang dah lari daripada Ukraine tu, mereka akan pergi ke Europe. Sampai kat Europe tu mereka akan dapat special card. Orang-orang dekat Europe akan bagi mereka special card. Waalaikumsalam Izul. Mereka akan boleh bekerja di negara Europe. Special dia menyekat tu. Waalaikumsalam semua hadir. Okey. Masih Man. Jadi special card tu Jadi tak ada masalah lah tentang rakyat-rakyat Ukraine. Cuma mereka ni menjadi pelarian sahajalah. Dah lah negara Europe pun dah susah. Sekarang pula pelarian makin ramai. Makin susah lah mereka. Okey. Ya betul, Rusia tak serang orang awam. Dia cuba mengurangkan kematian orang awam. Ini telah dibuktikan oleh orang Ukraine sendiri yang mengatakan yang dia pun terperanjat. Dekat Odessa tu tak ramai orang awam yang mati Tapi kalau awak lihat bom-bom masih abang awang masih join. Saya selalu nampak gambar awak dekat TikTok saya. Terima kasih bang Jadi kuranglah orang mati
Okey, daripada Usme jangan main-main dengan US. Ini dia ni lah. Pro US ni. Dia warning aku ni. Jangan main-main dengan US. Dia boleh hantar nuklear macam dia bom Hiroshima dan Nagasaki. Negara itu dia boleh bom. Ini kan Rusia. Silap banyak lah. Dia ini betul-betul dia punya. Betul-betul dia ni pro US Dia cakap Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki. Apa dah? Apa dah? Satu bom supersonik ke hypersonik Rusia yang boleh bawa 5 kepala bom nuklear yang boleh berpecah pergi ke 5 bahagian. Lepas tu hentam France. France habis satu France. Satu Perancis habis. Ini awak cerita apa cerita Hiroshima? Hiroshima kecil. Kita cerita pasal Perancis. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata daripada Putin sendiri. Saya nak bohong buat apa? Ini kata-kata Putin. Dia sendiri yang cakap. Apa yang dia cakap? Memang dah terbukti dia punya hypersonik, dia punya supersonik. Orang dah tak boleh tahan lagi. Okey. Okey, kebenaran tentang perang Rusia Ukraine sampai jelas kepada dunia. Ya, ini yang Rusia dengan China nak bagi tahu orang semua kekuatan mereka. Jangan sampai terjadi perang. Jangan sampai terjadi perang. Tapi neokon ni tak nak. Pasal mereka dah terlalu lama duduk di atas. Mereka tak nak tundukkan kepala sedikit pun. Dulu Bosnia diserang Ukraine, tengok je. Sekarang Bosnia tengok hampa balik. Betul bang? Terima kasih. Okey, tadi tu lah. Saya baca dia punya mesej tu, dia cakap, jangan main-main dengan US. Saya cakap, ini memang pro US. Aku dah cakap, sabar, tunggu. Mesej kau ni aku baca untuk orang. Okey, daripada Nol. When did Russia win? Russia is looking for disaster. Ini pun sama pro USA juga. Dia dalam bahasa Inggeris tau. Bila Rusia boleh menang? Rusia nak cari malapetaka. Nak mencari kehancuran daripada start perang ni. Kau tak faham ke? Yang NATO will defeat Rusia. Yang NATO akan kalahkan Rusia. Orang macam ni Orang macam ni maaf cakap dia hanya lihat berita daripada CNN, British, semualah yang pro US, yang berkata Putin dah nak mati kena kanser, dekat ICU, sakit ni sakit tu. Inilah pro US. Tapi mereka tak ikut channel yang berada di medan perang tu. Terima kasih Sarakas. Yang berada di medan perang barisan hadapan. Kebanyakan cerita saya dalam channel ni, kebanyakan kalau boleh, saya nak campurkan dengan politik juga, politik dunia, kerana saya tak nak awak boring. Nanti kalau saya cerita hari-hari tentang askar Rusia mara askar Ukraine ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, takut awak boring. Sebab tu saya campurkan dengan politik dunia yang termasuk dalam perang ni. Saya tak nak awak boring. Sebab tu kebanyakan orang yang macam ni, dia tak tahu cerita yang kat perang hadapan tu. Dia tak nak tengok. Jadi biarlah mereka. Daripada joki, US dalam filem boleh menang. Memang dalam filem dia paling kuat dalam dunia. Hari tu COVID-19, Superman, Spiderman, semua pun duduk rumah pakai mask. Satu orang pun tak keluar tolong dunia. Okey.
Dah 1 jam dah. Dah 1 jam. Minum air TO Okey. Soalan seterusnya daripada Khairuddin Yaakob. Oh, ni yang tadi cakap tu. Khairuddin Yaakob, peluru berpandu Storm Shadow tu saiz besar, hanya pesawat pengebom jarak jauh US sahaja yang mampu boleh bawa. Dia banyak sangat ingat yang Rusia punya jet pejuang semua tak ada harga punya. Yang saya lihat setiap kali Storm Shadow punya airport kena bom dengan Rusia, kebanyakan saya tengok yang dekat landasan kapal terbang tu hanya buatan Soviet Union punya jet saja ada. Abang umur berapa sekarang? Abang umur dah nak 50 sen, dek. Tahun lagi 2 tahun 50 sen. Jack Sparrow, long time no see. Malaysia buatlah latihan perang dengan Rusia pula kat Kelantan. Banyaklah kau. Jauh. Okey. Dah 1 jam ni. Nak berehat. Nak buat berita untuk esok. Okey. Terima kasih yang bagi gift. Masya Allah. Ni hari saya dapat durian banyak. Kenyang. Masya Allah. Terima kasih. Jangan lupa Jangan lupa support channel ni. Yang apa-apa ada ni, support lah channel ni. Kalau boleh saya nak besarkan lagi channel ni. Kalau boleh, yang akan menghiburkan anda dan memberi anda informasi yang terbaik hari-hari. Okey. Kalau saya dapat gift terlalu banyak pun, saya akan upgrade lagi channel ni. Masya Allah. Untuk anda semua Jadi kita tahu apa yang akan terjadi di dunia ke apa ke, insya-Allah. Okey. Terima kasih Faisal bagi abang durian tadi Ya ke? Assalamualaikum, selamat malam. InsyaAllah besok abang bagi berita yang best, okey? Hari-hari saya bagi awak 3 berita. 1 berita 8 minit lah paling kurang. Kalau 3 berita 24 minit. Nak buat tu mau 3 jam 3 jam tu. Bukan senang nak cari berita yang terbaik. Okey? Yura everybody, Yura. Yura, Assalamualaikum. Yang mana memandu hati-hati Yang mana memandu tu hati-hati. Terima kasih. Dia satu Malaysia, Brunei ada, Singapura ada, Indonesia ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you for your support. Yura.